Tapi memang orang terkejut juga. Orang Jawa, lepas tu orang Perak lagi. Macam mana boleh masak lemak ni? Kenangan, tidur tepi longkang. Sebab nak jaga barang. Pernah kejadian tu barang tu hilang kan? Apa kata kita buat macam kedai makan? Sebab semua orang memerlukan makan kan? Itu yang buat daging salai, ikan, ayam. Salai, proses mengawet makanan yang wujud sejak zaman berzaman. Dimasak dengan haba di atas bara api dan juga asap, aromanya lebih memikat selera. Lebih-lebih lagi jika bahan bakarnya adalah tempurung atau sabut kelapa. Cara kita menyalai tu betul-betul dia tak perlu kuat api dia, tak perlu pelan sangat. Masak dia tak boleh cepat sangat. Cepat sangat dia hangus. Kalau betul-betul dalam 2 jam setengah 3 jam masak dah. Tapi kalau ikutkan ketahanan daripada sebab salai tu, kita kita tak frozenkan tak apa kan. 1 hari boleh tahan. Kena betul-betul masak, jangan sampai ada lagi jusnya yang apa kan. Ada darah lagi, tak tahan lah bau dia. Bahannya untuk menyalai, dia punya bahan apinya lah. Dulu ada cuba pakai kayu kan. Tapi kayu tu bermasalah daripada segi kita nak dapat kesan daripada kayu ni, dia keluarkan habuk bila pakai sistem kita pakai kipas kan, habuk tu akan terbang. Tapi kalau pakai tempurung, dia tak ada, habuk tu tak ada, dia asap je. Jadi kita pakai tempurung tu lah. Memang dari dulu pun dekat kampung belajar menyalai tu pun pakai tempurung kan. Jadi kita gunakanlah tempurung. Bagi penggemar itik dan daging salai, pastinya restoran ini tidak asing lagi. Sering dikunjungi peminat yang tersendiri dari dalam dan luar negara. Jurnal Resepi menelusuri kisah perjalanan pemilik restoran Itik Salai Mastar. Sebelum tu saya peniaga pasar burung Selangor. Meniaga santan, sayur-sayur, buah-buahan. Saya meniaga di pasar burung tu lebih kurang 6 tahun. 6 tahun meniaga seorang-seorang. Dia lah meniaga sendiri dah. Meniaga sendiri dalam masa 6 tahun. Lepas tu meniaga drop lah, meniaga jatuh lah saingan dengan saingan-saingan tu. Jadi kita pun beralih ke tempat lain lah. Beralih tempat lain tu buat santan juga. Tapi secara kecil-kecilan lah. Tak ada macam kat pasar burung. Buat santan tu malam. Lepas isyak dah, pukul 9 je tu lah. Sampai pukul 1 malam. Buat. Lepas tu paginya tu baru hantar. Hantar area Bangi, pusing-pusing sini. Habis pukul 9. Pukul 9 pagi. Habis pukul 9 tu baru dah cari alternatif lain lah, cari apa lagi nak buat kan. Sebab saya pun selalu suggest kat dia, apa kata kita buat macam kedai makan. Sebab semua orang memerlukan makan kan. So saya nak try lah. Itu yang buat daging salai, ikan, ayam.
supply pada yang kita hantar santan tadi lah. Memang asalnya dari kampung dulu, memang ada menyalai, tapi bukan menyalai ikan ke itik ke bukan, menyalai kelapa. Cuba tanya dengan customer yang kita hantar santan tu kan, nak ke barang ni, nak daging ke, kita boleh tolong salaikan. Itulah kita buatlah macam tu. Idea masak apa itu kan, itu kebetulan juga sebab dah benda daging tu dah ada, ayam dah ada, ikan dah ada kan. Adalah kawan-kawan, asal kau tak masak tu dia. Kan dah aku dah salai, asal tak masak. Ya ke? Masak ke? Itu cuba masak. Cuba masak. Tak adalah sambutan, tapi tak berapa lah kan. Itu lama kita dapat satu tempat, kita cari tempat lah rasa sesuai kat mana ni. Itu kita boleh pindah lagi. Kita hantar santan pusing-pusing tu tengoklah tempat. Adalah jumpa satu tempat. Cakap dengan ustazah tu. Dia bagilah tumpang tempat tu. Kita buatlah pondok situ. Buat pondok situ. Itu ada 4 meja. 4 meja. Kita pun berniaga lah. Sambutan memanglah kurang. Mula-mula berniaga kan. Kita pun kebetulan juga. Kita pun bukannya jiwa masak ke apa, tak ada. Pandai tu taklah, tapi memang dari dulu saya minat masak. Sebab belajar daripada mak pun memang suka ajar masak. Kuih ke, lauk pauk ke, memang kalau raya tu memang saya kena masak. Jadi ilmu tu ada. Masak lemak cili api sebenarnya kalau ikut saya punya family, berasal dari ayah saya Indonesia, mak saya pun Jawa. So benda tu macam tradisi tau. Dia masak lemak pekat, ada cili, lebih kurang sama lah. Cuma beza dia ada bawang. Itu kalau mengikut family saya lah. Bila saya tanya kawan-kawan yang dari Negeri Sembilan, dia cakap tak perlu guna bawang. So kita adjust kot. So jadi macam satu perubahan lah. Nanti pada satu hari tu ada seorang tetamu lah datang bagi idea. Dia kata dia minat itik, kan? Tapi masa tu itik tak ada lagi. Ada menu daging, ikan. Daging, ayam, ikan. Itik tu tak tahu. Sebab masa tu awak tak makan pun itik tu. Bermula dari tepi jalan itulah dia masak itik salai dan perlahan-lahan mendapat sambutan lah. Daripada 4 meja tu kan, adalah sahabat-sahabat kawan taman apa semua kan, tolong bantu belikan meja. Masa tu buat jatuh kan. Mana ada modal tak ada kan. Jadi kawan-kawan lah, sahabat-sahabat tolong belikan meja. Macam-macam jenis meja dia. Meja lipat ada, meja itu ada. Apa ni, kursi. Dia orang belikan lah. Bila dah ramai customer, pada satu hari tempat tu pun tempat yang tepi jalan kan. Majlis tak bagilah. Dia bagilah notis tu. Tu bagi notis, habislah tempat tu kena sodok semua. Kita ada beberapa bulan saja sebelum tanah reserve tu tidak dibenarkan untuk buat premis lagi lah disebabkan menghalang lalu lintas. So macam husband saya terus jumpa yang owner tu, kebetulan kita orang dulu memang pernah berkawan dengan owner Medan Selera adikku tu. Daripada tepi jalan ada masalah dengan majlis, pindah ke Medan Selera adikku.
hasil dari dua tempat tu membolehkan dia membuka yang ketiga, iaitu inilah tempat ni, Itik Saleh Mastar, Sungai Merap. Saya terlibat dengan dia secara langsungnya di sinilah, di Taman di Sungai Merap ni. Bermula dengan tanah ni masih kosong. Dia ada satu lot tanah di sini, dia beli satu lot tanah hasil dari dua gerai tadi. Bermula di sini dengan tanah kosong, saya cuba plankan untuk dia buatkan bangunan kan. Saya adalah sahabat yang bantu dia untuk buat bangunan ni. Lepas tu bermulalah perniagaan di Saleh Sungai Merap ni pada November 2018. Kawasan ni luas. Kawasan ni luas. Kami sewa-sewakan stol-stol yang berbagai-bagai makanan lah. Nanti datang sini boleh nampaklah apa makanan yang ada di sini. Bila saya datang ke sini, saya akan makan Itik Saleh masak lemak dengan menu ayam goreng dia lah. Sebab rasa ayam goreng dia tu sedap dan unik. Tapi memang orang terkejut juga. Terkejut kan? Orang mana? Orang Jawa, lepas tu orang Perak lagi. Macam mana boleh masak lemak ni? Saya pun tak tahu. Buat ada proses santan sendiri. Jadi mungkin di situlah kelebihannya. Beza dia saya rasa dia punya santan. Kuah dia. Kuah dia rasa lagi berlemak, lagi sedap, lagi padulah. Cetus nama tu spontan. Sebab mula-mula kita orang bincang macam tak nak guna nama owner kan. Ingat nak buat Itik Saleh Bangi pada first dulu sebelum keluar dari yang tanah reserve tu kan. Lepas tu Bangi sangat luas, takkan kita saja nak ambil nama tu. Lepas tu saya ada suggest, saya nak gabungkan nama saya. Mastar, Atika, Mastika. Lepas tu macam dia cakap, tak tahulah tiba-tiba macam nak buat signboard tu terus ada nama tu automatik. Saya cakap tak apalah, Itik Saleh Mastar lah. That's a good name lah. Selain memiliki 4 cawangan yang diuruskan sendiri, Wak Mastar tidak lokek berkongsi 9 lagi cawangan Itik Saleh Mastar bersama rakan-rakan yang ingin berniaga. Ada buat Sungai Merap ni, ada buat lagi Tanjung Karang. Tanjung Karang, buat lagi satu di Simpang 4. Tapi Simpang 4 tu tutup. Lepas tu yang lain tu kan, yang lain tu kawan-kawan lah. Kawan-kawan yang nak berniaga. Kita tolong daripada segi barang mentah. Macam modal tu masing-masing lah. Restoran ini beroperasi setiap hari dari pagi pukul 8 hingga pukul 10 malam. Di sini ada banyak menu lah yang kita siapkan. Dan mainly dia yang penting sekali adalah Saleh lah. Itik Saleh. Bila kita datang ke sini, dalam semua tetamu yang datang sini, dalam fikirannya sebelum sampai sini dia dah bayangkan Itik Saleh. Sebab nama kita adalah Itik Saleh Mastar. So datang sini kerana Itik Saleh. Di samping Itik Saleh itu kami ada sediakan barang lain, makanan lain lah, lauk-lauk lain juga. Itik Saleh yang kadang satu hari boleh sampai ke 70 ekor. Apa tu daging salai pun ada, mungkin sampai ke 80 kilo sehari. Lepas tu ada ayam salai sampai ke 20 ekor satu hari. Lepas tu ada telur masak lemak, burung puyuh.
ayam kampung dan ada campur dengan nasi campur lah. Dan menu kami yang kami siapkan adalah dari pagi hingga ke malam dan biasanya akan sangat penuh lah sewaktu makan tengah hari. Jatuh bangun merupakan adat resam dalam berniaga. Namun setiap dugaan dan cabaran dilalui dengan hati yang cekal dan sabar. Sebelum buat niaga itik ni kan, restoran ni, niaga lain pun cabaran juga. Cabaran masa niaga jatuh, kan. Itu kenangan jugalah. Kenangan tidur tepi longkang. Bukan tepi longkang lah. Adalah tempatnya. Tapi kawasan je lah tepi longkang. Sebab apa tidur tu? Sebab nak jaga barang. Barang tu, pernah kejadian tu barang tu hilang kan. Jadi besok kita nak berniaga tu barang tak ada. Masa tu kita modal pun sikit kan. Nak beli barang lagi, nak bayar tu, bayar ni. Barang hilang, gas. Tong gas ke kan. Tong gas kalau hilang, ialah punca kita nak masak. Barang tak ada, gas tu tak ada. Kena cari, kena beli. Jadi sementara keselamatan tu tak terjamin kan kita untuk berniaga besok. Tidur lah. Nak ambil bawa balik kereta tak ada. Takkan naik motor bawa barang macam mana nak bawa tong gas buat apa? Tak adalah, terpaksa lah tidur situ. Orang rumah. Adalah buka dekat sebulan juga. Bising je lah orang rumah. Dia kata, tidur. Habis macam mana? Nanti barang hilang, esok nak berniaga macam mana? Dia memang buat sebelah sebab saya duduk kat Taman Desa Serdang kan. Memang dia kena duduk dekat kedai, bermalam kat kedai sebab dia cakap risiko. Sebelum tu dia memang balik daily tapi bila nak buka niaga pagi-pagi dia cakap barang hilang. Masa tu tak ada kerja. Memang dia dengan ada seorang je budak dari taman kita orang. Sebelum anak-anak saya turut serta lah kan. So memang kena sacrifice lah. Untuk permulaan kita orang tak expect pun jadi macam sekarang lah. Isteri dulu dia tak berniaga, isteri rumah sebelum masa. Jaga anak apa semua kan. Bila awak susah, dia berniaga nasi lemak kat depan rumah. Tolonglah awak. Yalah sama-sama lah. Tapi dia sokongan dia lebih lah. Mau dia nak bantu awak cari rezeki kan. Dengan masa tu jatuh kan. Nak bayar rumah lagi. Memang orang rumah tu memang banyak sangatlah bantu. Sekarang dia jagalah satu yang kat Medan selera adikku tu kan dengan anak-anak. Anak yang ikut situ ada 2 orang. Anak yang tukang masak. Nanti mak dia latih, mak dia ajarlah anak dia masak. Lepas tu yang satu pengurusan. Sekarang dia 3 orang lah. Ada yang kerja ni sini kan. Semua banyak kan satu taman. Satu taman kawan macam Haji kan. Haji satu taman. Haji banyak tolong saya. Lepas tu yalah kawan-kawan yang dah meninggal pun ada kan. Dia bantu saya. Saya tak ada kereta. Saya ada motor. Haji tu ada kereta. Tapi dia dah pencen kan. Dia selalu follow saya. Wah nak pergi mana? Dia bawa saya. Wah nak pergi mana? Bawa dia bawa. Saya ada motor pergi ke mana? Pergi ambil buluh ke? Buluh lemang ke? Ya. Jom. Dia memang selalu ikut saya. Selalu kat kedai. Cakap kadang awak nak belanja. Dia bawa kan pergi pasar. Sebab awak dekat sini tak ada saudara. Saudaranya kat kampung. Jauh-jauh kan. Yelah awak dah duduk sini kan. Kawan-kawan kat sini. Itulah bantu kawan-kawan tolong sini. Wak Mastar percaya rezeki untuk dikongsi. Inilah
kunci buat usahawan hebat ini. Di sini juga kami ada menyediakan lepak pisang, salah satu kuih tradisional Melayu kita. Menu tu kita akan adakan pada waktu dari 11 pagi hingga 3 petang macam itulah. Bahan-bahan dia simple, nak buat macam pisang, tepung, gula dan sedikit garam macam itulah, dan kelapa lah. Lepas tu kita akan steam dia. Kita biasa gunakan kat sini memang samrangan, tapi kena yang betul-betul masak lah supaya rasa dia tak ada rasa kelat, manis dia cukup, just tambah gula sikit je lah. Kalau pisang awak sekarang memang susah lah nak dapat kan, jadi kita guna pisang yang senang ada lah, iaitu samrangan. Dari kita kupas pisang tu, kita mash dengan ni penumbuk dia. Lepas tu dah rata, baru kita masuk gula, secubit garam, tepung jagung, tepung gandum dan sedikit kelapa. Baru kita akan balut dengan daun pisang yang telah kita layuh dan kita akan kukuslah 15 hingga 20 minit. Ianya sedap dimakan bila dah sejuk betul. Lepak pisang ni dia akan lagi sedap dan lemak lah kalau ada kelapa. Kalau dengan santan pekat pun lagi sedap. Boleh juga kelapa parut tu kita jadikan inti kat dalam. Tapi kalau kita nak buat komersial macam sekarang yang kami buat, kita akan gaul sekali je. Lagi dia nampak mesra, rasa pun sedap lah. Itik tu memang boleh buat rendang kan. Jadi salah satu daripada daging yang ada daging ayam, rendang daging, rendang itik. Itu aja kot. Rendang lain tak ada. Jadi kita memang wujudkanlah menu tu untuk menambahkan lagi menu-menu selain daripada itik masak lemak tu kan. Rendang itik salai lah. Rendang tempat lain pakai cili kering, tapi sini rendang itik salai ni rendang cili api, pakai cili api. Itulah beza dia. Bahan-bahannya macam biasa, bawang putih, bawang merah, lengkuas, alia, serai, cili api, ketumbar, jintan manis, jintan putih, kerisik, santan dan itik. Cara masak dia, ambil semua bahan tu, blender semua sekali dengan cili, bawang, blender, masukkan santan, masukkan bahan-bahan semua. Masak sampai mendidih, sampai kering, keluar minyak, baru masuk itik.
itik tu disalai, dia dah separuh masak kan. Mana kita bila masak rendang tu tinggal sambung je lah, terus meserakan dengan rempah-rempah apa tadi dah. Dah masuk itik, masuk daun kunyit, gaul. Tunggu mendidih lagi sampai betul-betul bau pun naik kan, wangi. Lebih kurang dalam 15 minit macam tu dah. Baru angkat. Menu sambal tahu ni asalnya menu kampung. Bila masih ada kenduri, ada sembelih lembu, ada perutnya, itu orang masak. Jadi menu itulah. Dulu kita pun adalah tengok-tengok dia orang masak kan. Lepas tu belajar-belajar dengan mak kat kampung. Itu menu tu bawalah kemari. Bawa ke restoran ni. Menu ni popular di kalangan orang Jawa sebab dia banyak lengkuas, pedas. Menu tu memang menu orang Jawa lah. Cuma sambal tahu ni, kalau orang dulu, dia lama. Dia pakai cili banyak tau. Cili tu banyak. Jadi mula-mula dia tak pedas. Makin hari, kalau pagi dia panas, nanti petang panas lagi. Dia lama-lama cili tu dia pecah. Lama pecah, lama dia jadi pedas. Bila orang dulu-dulu, kalau dah habis isi dia, nanti dia taruh isi lain. Itu nama, sebab tu dia cakap tahun. Sebab masak tu boleh sampai seminggu. Dia panaskan. Itu nama sambal tahun. Bahan-bahannya macam biasa, bawang putih, bawang merah, ikan bilis, cili api dengan lengkuas. Lengkuas tu dihiris nipis-nipis. Lengkuas ni memang banyak. Kalau masak setengah kilo, lengkuasnya pun ada 300 gram. Lengkuas ni memang banyak. Cara dia, blender cili api, bawang merah, bawang putih, ikan bilis, blender, tumis dengan, itu pun tak pakai minyak. Tumis dengan santan. Tumis santan biar lama sampai dia punya lengkuas tu lembut sikit. Baru masuk perut. Perut tu dah rebus dulu dah. Masuk perut. Lepas tu masuk santan balik sekali lagi. Masuk santan sekali lagi. Tunggu mendidih, tengok dah lembut. Ada satu lagi, taruh cili api yang tak blender. Tu taruh tu. Masuk garam, gula, gaul lagi. Dah rasa tengok dah masak kan. Boleh dah angkat.
Wak memang dari dulu tak pernah kerja dengan orang. Dia kerja di atas kaki dia sendiri, usaha sendiri dari A sampai Z. Dia punya cita-cita memang nak bantu kawan-kawan atau siapa saja yang berminat, especially orang-orang muda yang nak buat sesuatu yang baru. Dia akan ajar. Dia tidak lokek untuk memberi ilmu dia. Terutamanya masak lah kan. Masak dari bisnes, barang apa semua tu dia ada knowledge. So dia akan ketengahkan benda-benda macam tu lah. Tapi macam sekarang kan anak-anak muda agak susah lah untuk diasah bakat mereka tu. Itu cabaran untuk suami lah. Anak-anak muda sekarang kan. Tapi suami saya memang seorang yang serba sederhana. Personality Wak, kindness dia, apa semua tu tetap sama lah. Dia seorang lelaki yang biasa-biasa je. Wak dari dulu sama je. Wak cuma kadang macam ada peminat ke customer macam fanatik sikit dengan dia ke macam mana kan. Dia biasa je. Kita orang ni niaga biasa-biasa je. Tak besar makna pun. Jadi personality Wak tu biasa-biasa je, sederhana. Dia sangat sederhana. Bagi saya sangat sederhana. Wak ni yang saya kenal lah, dia memang seorang yang sangat-sangat merendah diri. Sangat low profile. Tak ada banyak yang berubah. Dia tetap sama. Lepas tu dia memang tak pernah putus asa lah saya rasa. Daripada mula berniaga, jatuh, bangun dan sampai sekarang lah. Dia sendiri adalah seorang yang gigih lah. Dia jatuh bangun berniaganya, dia biasalah. Dulu berniaga santan, lepas tu berniaga warung, kena roboh, kena tolak. Ada juga peluang tapi Allah dah bagi dia rezeki kan. Dia bercita-cita tu tinggi. Cita-cita dia besar. Dia bukan setakat untuk pada saya lah. Dia tidak membangun untuk diri sendiri saja, bukan. Dia untuk masyarakat keliling, untuk asal-usul kampung dia, kan. Masyarakat keliling ni maksudnya dia bantulah orang keliling ni kan. Kalau ada kalau ada barang-barang yang boleh dijual di sini, dia bantu. Dia boleh masuk barang tu, boleh jualkan kan. Dari situ dia di kampung dia di Bagan Datuk, dia buat satu pusat pengumpulan bahan mentah. So dia buat satu bangunan besar. Dia macam seolah store, seolah kilang macam itulah. Di situ santan dikeluarkan. So maknanya santan tu hasil kampung juga. Hasil kampung dia kelapa di Bagan Datuk dan Sabak Bernam. Lepas tu hasil-hasil kampung sayur, jantung, macam-macam lah jenis-jenis sayur dari kampung. Termasuk ikan, termasuk sana pun ada hasil laut kan, siput, so ambil dari kampung. Di situ dia membantu kampung, wujudkan pusat pengumpulan barang-barang kampung. Jadi ada proses semua apa yang perlu kat sini. Nanti lori bawa lah kemari. Yalah sana tempat proses santan, macam itik, daging semua stok daripada sana kan. Sebab kita ada kawan-kawan yang berniaga kat sana, supplier daging, supplier itik kan. Permulaannya kebetulan. Tapi bila dah wujudnya baru ada strategi, baru timbul apa kita nak buat, apa nak. Masa mula-mula tu tak ada. Sebab kita tengah cari-cari nak apa. Kita tercari-cari lah apa niaga yang boleh menambah pendapatan kita kan. Bila kita ada minat sesuatu tu, santan tu kan. Sebab daripada awalnya
wak tu daripada bawah pokok kelapa. Bawah pokok kelapa. Lepas tu bekerja lah. Kopek kelapa, mengait kelapa kan. Lepas tu dah ngait kelapa, kopek kelapa. Lepas tu ada kawan rasa nak mencari kelapa lah, nak hantar ke KL kan. Jadi kita pun kumpulkan, jadi pembekal lah, jadi pembekal kecil-kecilan daripada kebun kita bawa kan. Lama-kelamaan rasa banyak dah. Ada peluang buat santan balik. Ada yang dengan kuantiti yang banyak kan. Itu yang buat kilang kat kampung tu. Buat kilang kat kampung. Yalah kawan-kawan yang bagi kelapa. Tapi daripada situlah kita rasa happy sebab kita boleh satu grup tu kan. Kawan-kawan lama, dia nak supply kelapa, orang dia supply daging, orang dia supply tu. Kita jadi satu center. Dari 2016 lah saya ingat saya masuk selepas saya berhenti jual nasi lemak di jalan tu. Banyaklah ilmu yang saya dapat. Dari 2 meja bertambah 5 meja, 10 meja. Lepas tu kita macam ada peminat tau. Bukan nak cakap saya ni artis. Tapi kita ada peminat yang membagi kita sokongan, komen, kritikan. Kritikan memang ada lah. Tapi kadang-kadang hati tu macam down jugalah. Tapi semangat tu lagi tinggi bagi saya nak stay benda ni. Lagi husband saya memang dia suka niaga, dia tak pernah kerja makan gaji. So dia cakap don't give up lah. Itu nasihat dia paling support saya lah. Kadang memang ada lah juga kesedihan tu nak depress ke apa kan. Tapi dia cakap jangan jadi macam tu lah. Teruskan je sampai ke legasi anak-anak kita. Perancangan tu untuk generasi akan datang lah. Anak-anak lagi yang tak ada pekerjaan lah. Tak ada pekerjaan tu nak bantu lah, nak bagi satu peluang. Wak ni dah dibagi rezeki macam ni kan. Jadi kita nak berkongsi lah dengan anak-anak, sahabat-sahabat ke apa ke yang tak ada peluang pekerjaan, cubalah menceburi lah, walaupun sedikit ke, walaupun kecil ke, macam mana kan, cubalah, sabar, bersyukur rezeki Allah bagi kan. Kita kongsi sama, ingat masa susah, bila dah Allah bagi rezeki, kita kena ingat yang belakang. Macam tu lah, ingat yang susah. Kawan-kawan, jiran-jiran ke apa ke. Di mana kita lah, kita kat mana tengok ada orang susah, kita ingatlah kita. Allah bagi, kita kongsilah bersama. Kalau tak pun, kita bantulah macam tu.